Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah ya dapat kita bertemu kembali ya di dalam kelas kita pembelajaran subjek LAM ini. InsyaAllah kita sambung lagi pembelajaran kita pada minggu ini masuk kepada Ad-Darsu Ar-Rabi'a Asyara, ya, pembelajaran yang ke-14. Tajuk yang ke-14 iaitu Al-Iltizamu bil Waqti. Ya, Al-Iltizam maksudnya iltizam samalah macam dalam bahasa Melayu kita. Iltizam juga kan. Beriltizam. Beriltizam ni maksudnya kita bersungguh-sungguh, kita bersemangat. Dengan apa? Dengan bil waqti, dengan waktu, dengan masa. Kita beriltizam dengan masa. Masa yang kita ada tu kita gunakan dengan sebaiknya, kita guna untuk perkara yang baik. Itu yang kita nak ceritakan, nak bahaskan pada hari ini kan. Dalam buku teks mula muka surat ya mi'atun wa khamsatun wa tis'una 195. Okey. Kita masuk terusnya muka surat 196. Okey. Kita baca istami' wantiq. Dengarkan dan sebut. Satu persatu ini apa tajuk dia? Al-iltizamu bil waqti. Beriltizam dengan masa. Ini umpama seperti jadual peribadi kita, kehidupan seharian kita. Bagaimana? Daripada mula bangun sehinggalah kita tidur kembali kan. Kita tengok. Yang pertama nombor 1, astayqizu minan naumi fi sa'ati al-khamisati sabahan. Astayqizu. Saya bangun minan naumi, daripada tidur. Saya bangun daripada tidur bila? Fi sa'ati al-khamisati, pada jam 5 sabahan. Jam 5 pagi. Mulakan hari itu dengan pagi, dengan penuh semangat. Bangun 5 pagi. Jangan bangun dah lewat kan. Itu yang pertama dia. Yang kedua, lepas dia bangun dia buat apa? Usalli salatas subhi wa uftiru fi sa'ati as-sadisati sabahan. Usalli, saya menunaikan salatas subhi, menunaikan solat subuh, wa uftiru. Apa dia uftiru? Lepas kita dah selesai solat subuh semua, wa uftiru, dan saya bersarapan. Bersarapan pagi, makan pagi kita panggil sarapan kan. Bila? Fi sa'ati as-sadisati sabahan, pada jam 6 pagi. Dah masuk waktu subuh, solat subuh, kemudian sarapan pagi kan. Maksudnya bangun pukul 5, daripada pukul 5 hingga pukul 6 tu mandi-mandilah, siap-siaplah. Kemudian masuk waktu terus solat. Okey, yang ketiga, aqdi al-wajiba al-manzili fi sa'ati as-saminati sabahan. Okey, aqdi, saya menunaikan, saya melakukan apa dia? Al-wajibal manzili. Saya mengerjakan kerja rumah fi sa'ati, pada jam as-saminah, pada jam 8 sabahan pagi. Kerja rumah lah. Tak kisahlah buat kerja sekolah ke, kerja-kerja rumah yang lain, tolong mak ayah ke. Di rumah, mula pukul 8 kita dah buat, melakukan aktiviti. Bukannya lepas subuh, lepas sarapan, sambung tidur. Jangan macam tu ya. Okey, dia buatlah kerja semua tu daripada pukul 8 sampai pukul 1 pula. Pukul 1 buat apa? Ataghadda wa usalli salat az-zuhri fi sa'ati al-wahidati zuhran. Ataghadda. Ataghadda apa? Kalau uftir tadi sarapan kan. Ataghadda dalam bahasa Melayu kita tak ada satu istilah yang khusus kan. Kita panggil makan tengah hari macam tu kan. Makan tengah hari. Kalau makan pagi kita ada istilah khusus, sarapan kan. Makan tengah hari. Kalau bahasa Inggeris, lunch. Lunch tu. Saya makan tengah hari. Wa usalli, dan saya menunaikan solat az-zuhri, solat zuhur, fi sa'ati, pada jam al-wahidati zuhran. Pada jam
satu tengah hari. Makan-makan, masuk waktu zuhur, solat zuhur. Okey. Selesai daripada situ, mungkin rehat-rehat sekejap sampailah nombor 5 ni. Dia buat apa? Uraji'u ad-durusa fi sa'ati as-salisati masa'an. Ya, uraji'u. Saya mengulang kaji ad-durusa, pembelajaran. Saya mengulang kaji pelajaran fi sa'ati pada jam as-salisati masa'an. Pada jam 3 petang. Jangan petang-petang tidur. Pagi dah tidur, malam petang tidur pula. Ulang kaji pelajaran pada petang harinya. Okey. Seterusnya yang keenam, patah balik. Usalli salat al-asri fi sa'ati ar-rabi'ati wan nisfi masa'an. Usalli, saya menunaikan salat al-asri, salat asar fi sa'ati pada jam ar-rabi'ati wan nisfi, pada jam 4:30 masaan petang. Nisfi ni apa? Nisfi ni maksud dia setengah, 4:30, 4:30 masaan petang. Okey. Solat asar ya, 4:30 petang. Okey, dah habis solat asar. Kemudian umarisu ar-riyadhata fi sa'ati as-sadisati masa'an. Ya, saya melakukan riyadah. Riyadah lah, riyadah apa? Aktiviti macam sukan bersenam fi sa'ati pada jam as-sadisati 6 masa'an petang, ya, 6 petang. Lalu petang-petang kita buat aktiviti riyadah sikit, senaman, senaman ringan petang-petang kan. Sampailah nak dekat maghrib. Maghrib balik ke rumah. Nombor 8 ni. Ata'asya wa usalli salat al-maghribi fi sa'ati as-sabi'ati masa'an. Ata'asya. Ata'asya pula apa? Ata'gadda tadi makan tengah hari. Makan malam pula. Ata'asya. Saya makan malam. Apa dia? Dinner kan, dinner bahasa Inggeris dia dinner kan. Bahasa Melayu makan malam. Wa usalli, dan saya menunaikan solat al-maghribi, solat maghrib fi sa'ati pada jam as-sabi'ati masa'an, pada jam 7 petang. 7 petang makan, kemudian siap-siap nak solat maghrib. Okey. Kemudian yang ke-9, usalli salat al-isya'i wa uraji'u ad-durusa fi sa'ati as-saminati wan nisfi lailan. Okey. Usalli, saya menunaikan salat isya' wa uraji'u, dan saya mengulang kaji ad-durusa, pelajaran fi sa'ati pada jam as-saminati wan nisfi, pada jam 8:30 lailan malam. Dia apa namanya? Lepas isyak tu, solat isyak, kemudian ulang kaji lagi pelajaran. Petang tadi pukul 3 tadi dah ulang kaji dah. Malam sekali lagi ulang kaji. Inilah orang kata iltizam dengan waktu, mengisi waktu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Okey. Dan yang terakhir, 10, atlu al-Qur'ana wa anamu fi sa'ati al-hadiyata asyrata lailan. Okey, atlu, saya membaca Al-Quran. Saya membaca Al-Quran wa anamu, dan saya tidur fi sa'ati pada jam al-hadiyata asyrata, jam 11 lailan, malam. Maksudnya dia tamatkan kehidupan seharian dia dengan takhir baca Quran. Quran. Jangan kita tinggalkan setiap hari. Kalau selalu malam sebelum nak tidur, bacalah surah Al-Mulk kan. Surah Al-Mulk. Baca setiap malam. Kemudian masuk tidur pada pukul 11. Jangan kita berjaga sampai lewat malam. Okey, itu dia. Berkenaan dengan waktu-waktu jadual peribadi. Bolehlah kita praktikkan. Kan? Okey, seterusnya muka surat 197. 197. Satu petikan bertajuk Mahiyatul Waqti. Mahiyatul
waqti. Mahiyah. Mahiyah ni apa dia? Mahiyah ni dia seperti kebenaran ataupun hakikat. Kita nak bercerita tentang hakikat waktu. Kebenaran tentang waktu itu. Bagaimanakah, apakah waktu ini sebenarnya? Okey. Kita baca. Innal waqta yajri walan yatawaqqafa. Innal waqta, sesungguhnya waktu ini yajri, dia akan berjalan. Waktu ini akan berjalan. Walan yatawaqqaf, dan tidak akan berhenti. Waktu ini, masa ini, dia akan sentiasa bergerak, sentiasa berjalan, tak pernah berhenti walaupun sesaat sekalipun. Sentiasa bergerak daripada pukul 8, 8:01 minit, 8:02 minit, dan setiap detik itu dia bergerak, tak pernah dia berhenti. Itulah dia sifat masa, dia tak pernah berhenti, bergerak saja. Wal al-waqtu idza fata lan ya'uda ila sahibihi. Waktu, dan waktu ini idza fata, bila ia pergi, bila dia dah berlalu, lan ya'uda, dia tidak akan kembali ila sahibihi, kepada pemiliknya. Dia dah bergerak, dia tak berhenti, maka dia bila dia dah berlalu, dia tak akan kembali kepada pemiliknya. Macam hari ini, kalau sekarang ni pukul 9.30, jadi pukul 8 pagi tadi kita tak akan dapat lagi dah. Tak akan dapat lagi dah 8 pagi ni tadi. Kita hanya akan berlalu pada masa hadapan. Masa lalu kita tak akan dapat kembali. Dia akan bergerak. Dia tak akan kembali lagi waktu yang dah lepas. Okey. Lagi apa dia? Innal waqta lada kathirin minan nasi lahu amsalun mukhtalifatun. Innal waqta, sesungguhnya waktu ini, lada, di dalam kalangan, kasirin minan nasi, ramai daripada manusia, lahu, baginya, bagi waktu ini, amsalun mukhtalifah, perumpamaan yang pelbagai. Maksudnya diumpamakan waktu ini dengan perumpamaan yang berbagai-bagai oleh manusia ni. Wahwa, iaitu zahabun indal malayuwiyin. Zahabun, emas, indal malayuwiyin, di sisi orang Melayu. Kan, orang Melayu ini dia mengumpamakan masa itu seperti emas, kan, kita sebut masa itu emas. Itu dia kata perumpamaan daripada sudut manusia ni. Daripada orang Melayu selalunya disebut perumpamaan masa itu emas. Kita kata al-waqtu kal-zahab, dia kata waktu seperti emas. Maksudnya nak menunjukkan betapa bernilainya waktu itu. Itu pada sisi orang Melayu. Lagi, wasaifun indal Arab, dan seperti pedang di sisi orang Arab. Orang Arab pula dia buat perumpamaan, dia kata al-waqtu kasaifi. Masa ini umpama pedang, dia kata. Kerana jika kau tidak memotong, dia yang akan memotong engkau. Itu perumpamaan orang Arab kepada tentang masa ini. Okey. Lidzalika, oleh yang demikian, yahtammu al-islamu bil waqti kama qala Allah Ta'ala fi suratil asri. Ya, yahtammu, mementingkan, mengambil berat, al-islamu, oleh Islam, bil waqti, dengan masa ni. Dalam Islam ni memang sangat menitik beratkan tentang masa. Kama qala Allah Ta'ala, seperti mana firmannya Allah Ta'ala fi suratil asri, di dalam surah Al-Asr, al-ayah 1 ila 3, ayat 1 hingga 3. Semua orang dah hafalkan surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Siapa yang tak manfaatkan masa itu dengan sebenar, dia berada dalam kerugian. Illa, kecuali allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman, dia tidak rugi. Wa amilus salihat, dan dia beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, dan saling berpesan-pesan. Orang beriman, orang yang beramal soleh ini saling berpesan-pesan bil haqqi, dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan juga saling berpesan-pesan, nasihat menasihati,
dengan kesabaran. Itulah dia orang yang menggunakan masa dengan sebenarnya. Kalau tak gunakan seperti ini, guna untuk iman, untuk amal soleh, maka dia berada dalam kerugian. Masa yang ada tidak digunakan sebaiknya. Okey, itu dia. Seterusnya kita lihat kepada 198. 198 tarkib. Tarkib ni lebih kurang sama dengan yang kita dah belajar awal-awal dahulu. Kita sebut salah satu ucapan tahniah. Bila jumpa kawan kita, orang yang mendapat kejayaan ataupun apa sebagainya, kita sebut nak ucap tahniah. Macam mana? Kita sebut mubarakun alaika. Mubarakun alaika. Dan orang yang dengar ucapan daripada kita tu, dia jawab Allahu yubariku fika. Sama seperti yang ucapan kita dah belajar sebelum kan. Barakallahu fika. Dia cuma beza yang sini mubarakun alaika. Tapi jawapannya sama. Allahu yubariku fika. Kan? Okay. Kita lihat perbualan ni di antara dua orang sahabat, Salah dan juga Ayyub. Salah, najahta fil imtihan famadha tash'uru. Dia kata dekat Ayyub, najahta, kamu telah berjaya fil imtihan, dalam peperiksaan. Famadha tash'uru, maka apa yang kamu rasa? Dia tanya kat Ayyub. Ayyub ni dah berjaya lah, cemerlang lah dalam peperiksaan dia. Apa kamu rasa Ayyub? Ayyub jawab, Alhamdulillah wa hadha min ni'amillahi wa ashkuruhu. Ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa hadha, dan ini kejayaan dalam peperiksaan ini, min ni'amillah, di antara nikmat-nikmat Allah. Allah yang bagi nikmat berjaya dalam peperiksaan ini. Wa ashkuruhu, dan saya bersyukur dengannya. Syukur Allah bagi nikmat ini. Okey. Lagi Salah tanya, Kaifa hasalta alaihi ya zamili? Kaifa, bagaimana? Hasalta, kamu dapat, alaihi, ke atasnya. Macam mana kamu boleh berjaya dalam peperiksaan ini? Salah tanya, hasalta, bagaimana kamu dapat? Alaihi, ke atasnya, atas kejayaan ini. Ya zamili, wahai kawanku. Ayyub jawab, iltazamtu bil waqti wa raja'tu ad-durusa bil jiddi. Iltazamtu, saya beriltizam, saya melazimi waktu, bil waqti, dengan masa. Maksudnya gunakan sebaiknya waktu itu. Wa raja'tu ad-durus, dan saya mengulang kaji pelajaran bil jiddi, dengan bersungguh-sungguh. Barulah boleh berjaya. Kalau duk belajar study malas-malas, macam mana nak berjaya? Okay? Lagi Salah tanya lagi, hal hunaka tariqatun ukhra? Adakah hunaka, di sana, tariqatun ukhra, jalan yang lain? Ada tak cara lain lagi nak berjaya selain dah beriltizam dengan waktu, ulang kaji pelajaran sungguh-sungguh? Ada tak cara lain lagi? Ayub kata, na'am, ya, ada. Qadaitu wajibati fi waqtiha wa ma ajaltuha lighadin. Dia ada lagi cara lain. Macam mana pula? Qadaitu, saya mengerjakan, wajibati, kewajipan saya. Apa-apa segala tugasan, kewajipan dia, fi waqtiha, pada waktunya. Wa ma ajaltuha, dan saya tidak menangguhkannya, saya tidak melewat-lewatkannya, lighadin, kepada esok. Itu salah satu juga tips untuk kita berjaya. Apa segala kewajipan pekerjaan kita, tunaikan, buat dia dalam waktu dia. Jangan ditangguh-tangguh sehingga esok nanti dia kerja tu akan bertambah, bertimbun-timbun, jadi kita jadi malas nak selesaikan pekerjaan itu. Itu dia tips nak berjaya. Kena menunaikan segala pekerjaan tepat pada waktu dia. Okey. Jadi Salah kata, mubarakun ala hadzal najah wa syukran ala nasihati. Mubarak, maksudnya ucap tahniah lah, ala hadzal najah, di atas kejayaan ini. Wa syukran ala nasihati, dan terima kasih atas nasihat. Ayat kata, wallahu yubariku fika, ya, moga Allah juga berkati kepada kamu, wahai Salah. Okey, itulah dia nak cerita tentang tips untuk berjaya. Kita melazimi waktu kita dengan sebenarnya, dengan mengulang kaji pelajaran, dan juga kerjakan segala kewajipan kita tepat pada waktunya. Jangan bertangguh. Okey.
Muradifat tapi ini perkataan seertinya najaha, berjaya, faza, kan, seertinya dia. Tasy'uru, tahussu, maksudnya merasa apa yang kamu rasa. Qada, adda, maksudnya melakukan, menunaikan. Ajjala, akhara, menangguhkan, melewat-lewatkan. Al-jiddu, al-juhdu, bersungguh, bersungguh-sungguh dengan semangat. An-nasihatu at-taujih, nasihat dan pesanan. Okey, tu dia. Okey, lagi seterusnya 199 kan, 199. Istami' wa karrir, dengarkan dan ulang. Ini apa pula ni? Nak ceritakan tentang al-anasiru al-muhimmati lin-najahi, elemen-elemen penting dalam kejayaan dengan al-anasiru al-muaddiyatu ilal fashali, elemen-elemen yang membawa kepada kegagalan. Apa dia aspek yang boleh bawa kita kejayaan, dan juga perkara yang boleh bawa kepada kegagalan. Jadi siapa nak berjaya, ikutlah perkara-perkara ini, insya-Allah akan dikurniakan kejayaan. Okey, kita baca yang ni dahulu. Elemen-elemen perkara-perkara yang penting untuk berjaya. Apa dia? Yang pertama, tanzimul waqti. Tanzimul waqti, mengurus waktu, menyusun waktu tu. Waktu kita, jadual peribadi kita daripada pagi sampai ke malam tu kita urus dengan baik. Tu tips nak berjaya. Yang kedua, mumarasatul qiraah, melakukan aktiviti bacaan, dengan membaca itu dia jambatan ilmu. Jadi nak berjaya kena ada ilmu. Jadi kena perbanyakkanlah membaca. Okey. Yang ketiga, muraja'atud durusi, mengulang kaji pelajaran. Ya, mungkin kita dah belajar akan sesuatu itu, dah faham, tapi kalau kita tak ulang kaji tu mungkin akan terlupa. Jadi kena ulang kaji bagi ingat sentiasa. Okey. Yang keempat, birrul walidaini, berbuat baik dengan ibu bapa. Itu pun juga menjadi salah satu perkara yang boleh membawa kita pada kejayaan. Sebab apa? Ada keberkatan, ada keredaan daripada ibu bapa itu yang bawa kita kepada kejayaan. Okey. Yang kelima, adaul wajibat, menunaikan wajibat, kewajipan, tanggungjawab ke atas kita. Kalau kita sebagai seorang murid, apa tanggungjawab kita, apa tugas kita, jadi kita kena selesaikan, kena lunaskan semuanya. InsyaAllah akan berjaya. Lagi, ad-du'a, berdoa. Jangan kita, aku dah berjaya, aku dah usaha dah. Tanpa doa, siapalah kita? Kita semua berserah kepada Allah kan. At-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal, berserah pada Allah. Berusaha juga, tapi jangan lupa untuk kita bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, ihtiramul muallimina, menghormati guru. Guru ni juga lah yang bagikan ilmu kepada kita. Jadi kena hormat kepada guru, baru datang keberkatan ilmu yang kita belajar, barulah insya-Allah memperoleh kejayaan. Itu pentingnya. Hormat ibu bapa, buat baik pada mereka, begitu juga dengan guru. Hormat mereka, kita tunjukkan perkara-perkara yang baik kepada guru-guru kita, insya-Allah akan berjaya. Itu elemen untuk berjaya. Okey, sebelah ni pula elemen untuk kita yang boleh membawa kepada kegagalan. Maksudnya lawan daripada yang berjaya tadilah. Contoh lagi apa dia? Idha'atul waqti, membuang masa. Kalau nak berjaya tadi tanzimul waqti, mengurus waktu. Yang ni idha'atul waqti, dia buang masa, buat benda-benda yang tak berfaedah. Insya-Allah gagal sentiasa. Yang kalau yang nak berjaya kena mumarasatul qiraah, kena lakukan aktiviti baca. Yang ni kalau nak gagal, ihmalul qiraah, cuai, leka dalam membaca. Maksudnya kalau kamu nak gagal, tak payah baca buku, tidur hari-hari, insya-Allah gagallah. Insya-Allah gagal. Lagi, qillatul murajaah, kurangnya mengulang kaji. Kuranglah kita ingat apa yang kita dah belajar. Maka di situ nak mendapat kejayaan jadi susah, jadi payah. Dekat dengan kegagalan. Okey. Lagi seterusnya, uququl walidain, menderhakai kedua ibu bapa. Yang wa'iyyazubillah ini sangat
Besar dosa besar ya. Derhaka pada kedua ibu bapa. Ya, seterusnya ihmalul wajibat, ya, mencuaikan, melekakan kewajipan. Maksudnya dia tidak tunaikan kewajipan ke atas dia. Tugas dia sebagai seorang penuntut ilmu, maka bagaimana nak berjaya kan? Lagi seterusnya tarkud doa, meninggalkan doa. Doa ni penting untuk kita dapatkan kejayaan itu. Kalau tinggalkan doa, macam mana Allah nak tolong kita? Kita tak memohon kepada dia. Sedangkan Allah lah yang akan memberikan kejayaan. Bukannya kejayaan itu atas hasil usaha kita sendiri semata-mata. Semua atas izin Allah belaka. Lagi seterusnya at-tawakkulu 'ala Allah. At-tawakkulu. Tengok ni, dia beza dengan yang ni kalau nak berjaya at-tawakkulu. Tawakkulu kan ada sabdu sini. Tawakkulu tak ada alif. Yang ni pula at-tawakkulu 'ala Allah. Apa beza tawakkul dengan tawakkul? Tengok tepi ni. Ada maklumat dia bagi sini. At-tawakkul. Tawakkul untuk berjaya tadi. At-tawakkul macam mana? Huwa adalah ar-ridha bima qadahu Allah ba'dal amali wa yatba'uhu ad-du'a'u. Itu tawakkul. Redha dengan yang ditetapkan oleh Allah. Apa yang Allah telah tetapkan kepada kita, kita redha ba'dal amali, selepas melakukan perbuatan itu. Maksud selepas beramal, kita redha lah dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Wa yatba'uhu, dan diikuti selepasnya ad-du'a, berdoa. Itu tawakkul. Kita redha lepas kita dah usaha. Itu tawakkul. Kalau tawakkul pula ar-ridha bima qadahu Allah bidunil amali wa yatba'uhu ad-du'a faqat. Tawakkul pula bagaimana? Dia redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa beramal. Ni kalau dia tawakkul, dia redha selepas beramal, selepas berusaha maksud dia. Kalau tawakul ni pula dia redha apa saja yang Allah bagi pada dia tanpa berusaha. Wa yatba'uhu ad-du'a faqat, dan diikuti lepasnya doa saja. Maksudnya doa semata-mata tapi usaha tak nak. Itu bawa kepada kegagalan lah. Dan yang terakhir adamu ihtiramil muallimin, ya, tidak menghormati guru, ya, tak hormat guru, insya-Allah gagal. Okey, itu dia. Tips untuk berjaya dengan tips untuk gagal. Pilihlah nak yang mana. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada petikan perbualan, ya. Istami' wa ajrul hiwar. Ada hiwar perbualan, ada dua perbualan di sini kan. Okey, kita lihat dulu perbualan yang pertama antara Dianah dengan Liana. Dianah tanya kepada Liana, "Kaifa nabta'idu 'anil kasali ya zamilati?" Kaifa, bagaimana, nabta'idu, kita hendak menjauhi. Bagaimana kita nak menjauhi 'anil kasali, daripada malas. Ya zamilati, wahai kawanku. Macam mana nak hindarkan malas ni? Malas ni ada saja dalam diri kita. Macam mana kita nak buang dia? Liana kata macam mana? Alaina an nunazzima al-waqta bil anshitati an-nafi'ati yawmiyan. Alaina, ke atas kita, macam wajib atas diri kita ni kalau nak buang rasa malas itu, an nunazzimal waqti, kita menguruskan, kita menyusun waktu kita ini bil anshitatin nafi'ah, dengan aktiviti yang bermanfaat yaumiyan, setiap hari. Insya-Allah kita luangkan, kita isi waktu kita dengan aktiviti yang bermanfaat setiap hari, insya-Allah malas tu akan pergi. Okey, itu cara dia. Dia nak tanya pula lagi, wa kaifa nabta'idu 'anil fashali, dan bagaimana kita nak menjauhi daripada gagal, kegagalan. Tadi tanya macam mana nak buang malas, ini macam mana pula nak buang kegagalan. Liana jawab, alaina an numarisal qira'ata wal muraja'ata bistimrar. Alaina, ke atas kita, an numarisa, sentiasa melakukan, sentiasa mempraktikkan al-qira'ah, ya, membaca, wal muraja'ah, dan juga mengulang kaji bistimrar, secara berterusan. Itulah dia. Kalau tak nak gagal,
sentiasalah kita ni baca buku, ulang kaji secara berterusan. Maksudnya segala kalau ada yang masa lapang, isikanlah dengan mengulang kaji ni. InsyaAllah boleh berjaya. Takkan gagal. Okay? Itu dia dialog yang pertama. Hiwar ni Dianah dengan Liana. Tengok pula pada hiwar yang kedua, Luqman dengan Ikmal. Luqman dengan Ikmal. Luqman tanya pada Ikmal, "Madza naf'alu litakuna amwaluna nafi'atan lil jami'?" Madza naf'alu? Apa yang kita perlu buat litakuna untuk menjadikan amwaluna harta-harta kita ini nafi'atan bermanfaat lil jami' bagi semua orang. Apa yang perlu kita buat? Harta dah banyak ni, macam mana kita nak jadikan harta yang banyak kita ada ni supaya ia jadi bermanfaat kepada semua orang? Tanya Luqman kepada Ikmal. Ikmal jawab macam mana? Takunu amwaluna nafi'atan lil jami'i idza nusa'idul muhtajina. Takunu menjadi amwaluna harta-harta kita ini nafi'atan lil jami' bermanfaat kepada orang ramai iza nusa'idu apabila kita menolong al-muhtajin orang-orang yang memerlukan. Macam itulah nak jadikan harta kita ni bermanfaat. Macam mana? Kita gunakan untuk tolong orang yang memerlukan. Ya, orang susah, orang miskin, orang anak-anak yatim ke apa tu semua kita boleh tolong. Bila tolong maka harta itu jadilah bermanfaat kepada orang ramai. Ya. Luqman tanya lagi, kaifa nusa'idu al-muhtajin? Bagaimanakah caranya kita hendak menolong orang-orang yang memerlukan ini? Kita dah tahu dah cara nak bagi harta bermanfaat, tolong orang yang memerlukan. Macam mana nak tolong orang yang memerlukan itu? Ikmal jawab, nusa'iduhum bi'ita'iz zakati wa ikhrajis sadaqati. Okay, nusa'iduhum. Kita menolong mereka bi'ita'iz zakah dengan mengeluarkan zakat, ya, wa ikhrajis sadaqah dan juga mengeluarkan sedekah. Itulah dia. Cara nak tolong orang memerlukan, tolong orang susah. Macam mana? Kita bayar zakat. Kalau kita ini wajib zakat dan kita, wajiblah kita bayar. Kemudian bagi sedekah. Orang yang susah, orang miskin, bagilah dia sedekah keperluan kepada dia. InsyaAllah harta itu akan jadi bermanfaat. Okey, tu dia. Tengok tepi ni sikit ada muradifat seerti nusa'idu nu'awinu. Dua-dua maksudnya kita menolong. Lagi ita dengan ikhraj. Macam ni tadi kan, ita zakah, ikhraj sadaqah. Dua-dua maksudnya mengeluarkan zakat ataupun mengeluarkan sedekah. Lagi nafi'ah, mufidah, yang bermanfaat, yang berfaedah. Itu muradifat, dia seerti. Okey. Seterusnya saya cukup sekadar itulah dulu untuk kita pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita kepada muka surat seterusnya pada sesi yang akan datang, ya. Cukup sekadar itu untuk pertemuan kali ini, ya. Moga-moga apa yang kita bincang ini memberi manfaat kepada semua, ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.